Tak. Dia kata kes macam tu dah tak banyak. Baru ni dapat satu kes tuan-tuan sekalian, kata sahabat ustaz, pagi dia kerja sebagai penjawat awam, malam dia cari duit dengan perbuatan yang haram tersebut. Bila disiasat tuan-tuan sekalian, dah ada kerja yang hakiki. Pagi kerja penjawat awam, malam buat perkara tersebut. Telefon si suami, Encik tahu tak isteri encik ni buat perbuatan yang macam ni? Dia kata, saya tahu ustaz, saya tahu. Perbuatan pada hari ni, zaman sekarang, suami reba dengan isterinya melakukan zina. Sebab apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Dapat lagi kita mengecapi nikmat-nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan sewajarnya untuk kita tahu dan kita mengerti bahawasanya nikmat solat itu di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis, kata Nabi SAW, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, maka mereka itu telah menghidupkan satu malam beribadah kepada Allah. Dalam arti kata tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat kecapi nikmat pada hari ini. Kita buka lembaran kehidupan yang baru pada hari ini dengan solat subuh berjemaah. Kata Nabi SAW, fadilahnya, kelebihannya, seumpama kita menghidupkan satu malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada pihak surau kerana menjemput ustaz pada pagi ini untuk sama-sama kita bermuhasabah diri kita dalam kerangka untuk kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, dalam kerangka untuk kita menyiapkan persediaan untuk kita bertemu dengan alam kematian, dalam kerangka tuan-tuan sekalian untuk kita ini memohon kepada Allah namanya maghfirah, keampunan dosa dan kesalahan kita yang kita tak tahu tuan-tuan sekalian banyak mana kesalahan kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan pada hari ini menjadi asbab kebaikan kita bersama. Sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada hari ini Ustaz akan mengupas kitab iaitu Nasahih al-Ibad, kitab yang menceritakan tentang nasihat-nasihat yang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ke nasihat ini Ustaz? Penting. Dan nasihat tersebut menjadi salah satu fenomena dalam kehidupan Nabi SAW. Walaupun pada hari ini kita tidak tahu macam mana kehidupan para Nabi, walaupun pada hari ini tuan-tuan sekalian kita tak boleh nak gambarkan macam mana kehidupan para Nabi dan para sahabat, tapi kita kena tahu di antara aktiviti rutin harian Nabi SAW dan para sahabat ni tuan-tuan sekalian, mereka ni dahagakan nasihat. Mereka ini dahagakan nasihat. Sampai satu tahap tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Nabi SAW berjumpa dengan para sahabat, dan Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, balighu anni walau ala, sampaikanlah kepadaku walaupun sepotong ayat. Sampaikanlah kepadaku walaupun sepotong ayat. Kerana pada waktu tersebut tuan-tuan sekalian, kehidupan yang mencari ketenangan dalam hati, bukan kehidupan yang mencari kemewahan dalam hidup. Tidak. Kita hari ini tuan-tuan sekalian, banyaknya kehidupan kita mencari kemewahan dalam hidup. Berjumpa dengan orang cerita bab duit, nak duduk dalam kereta cerita lagi duit, balik ke kampung cerita lagi duit. Duit ni tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Tapi kehidupan para sahabat dan Nabi, mereka dahagakan mencari ketenangan di dalam hati. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada aku ya Rasulullah walaupun sepotong ayat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kitab ini bermanfaat buat kita semua.
Dalam kitab ini tuan-tuan sekalian, saya tertarik untuk berkongsi satu kupasan tajuk berkaitan tentang 5 sifat yang tercela. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu bahawasanya kehidupan kita ini satu medan ujian. Allah Ta'ala lahirkan kita pada hari ini, dijadikan kita pada hari ini, Allah Ta'ala nak uji kita. Bukan kita dilahirkan pada hari ini sebagai satu insan yang perlu bersantai-santai, yang perlu relax, yang perlu tuan-tuan sekalian enjoy, tidak. Tapi dalam kehidupan manusia itu, Allah Ta'ala jadikan seluruh hamba-Nya sebagai satu ujian buat hamba-Nya, tuan-tuan sekalian. Dan pengujian ini Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat Al-Quran. Salah satunya dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan di atas bumi ini perhiasan buat mereka. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji di antara mereka itu siapakah orang yang boleh beramal soleh. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, yang pertama kita kena tahu kehidupan kita ni Allah Ta'ala uji. Dan dalam kehidupan kita ni, kita pandang depan, pandang belakang kita, pandang kanan dan kiri kita, Allah Ta'ala wujudkan 2 golongan manusia. Yang pertama dinamakan sebagai golongan yang baik, golongan yang ada iman, golongan yang ada sifat taqwa, golongan yang ada peribadinya peribadi baik. Dan sebelah kiri kita akan jumpa dalam kehidupan dunia ini, Allah Ta'ala jadikan mereka itu seperti mana golongan-golongan yang tercela, golongan yang dimurkai Allah, golongan yang tidak sedar akan dosa dan kesalahannya. Pada hari ini tuan-tuan sekalian, topik ini akan menjadi persoalan kepada hati kita. Ustaz, hari ini saya duduk dalam golongan yang mana? Ustaz, hari ini saya duduk di dalam golongan yang mana? Maka pada hari ini Ustaz akan bawa satu topik. Nak kenal kita ini dicela ataupun tidak oleh Allah, maka hindarilah dalam diri kita 5 perkara ini. Dan nasihat ini dinukilkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapakah Sayyidina Ali bin Abi Talib? Adakah orang yang di belakang rumah kita? Tidak. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Talib ini salah satu daripada khulafa ar-rasyidin dan salah satu daripada menantu Nabi SAW. Jadi kata Sayyidina Ali ni tuan-tuan sekalian, laula khamsu khisalin la sarun nas kulluhum salihin. Kata Sayyidina Ali, kalaulah tidak ada 5 perkara di dalam peribadi manusia, maka manusia itu akan duduk dalam golongan yang soleh. Kalau tak ada 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali, kalau tak ada 5 perkara ini, semua manusia akan duduk dalam golongan yang soleh, yang baik. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli. Punca yang pertama, seseorang itu dicela oleh Allah, duduk dalam golongan yang tidak Allah Ta'ala redha akan kehidupannya. Kata Sayyidina Ali, mereka ini ada satu perbuatan, satu sifat, al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kejahilan, merasa puas dengan kebodohan. Ini yang pertama. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, nak peribadi kita ni cantik, nak keturunan kita ni baik, nak zuriat kita ini menjadi satu aset kita di dalam kubur nanti, maka tuan-tuan sekalian, yang pertama, jangan merasa puas dengan kejahilan kita. Ada orang dia rasa tak ada apa kalau dia jahil. Orang dah jauh dah tuan-tuan sekalian kenal tentang Al-Quran, kenal tentang Al-Quran, orang dah jauh tuan-tuan sekalian. Dia pada hari ini masih lagi merasakan kejahilan dia itu satu kejahilan yang tidak ada apa-apa efek dalam kehidupan dia. Ustaz, tak apalah Ustaz, macam mana dah Ustaz, saya nak mengaji pun gigi dah tak ada. 1000 alasan tuan-tuan sekalian. Masa saya tak cukup sangat ni Ustaz,
Saya sibuk nak cari nafkah, saya sibuk nak cari rezeki, saya dah tak sempat dah Ustaz. Ada orang menyalahkan keturunan dia. Ustaz, dulu mak ayah saya tak didik saya dengan agama, jadi saya rasa ini salah mak ayah saya. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah yang jadi pada hari ini. Zaman kita, orang Melayu yang pada hari ini bagi Ustaz duduk dalam keadaan yang sangat tenang. Orang Melayu kita, tuan-tuan saya, hari ini orang Melayu kita bagi Ustaz, kita duduk dalam keadaan yang sangat tenang. Kenapa Ustaz cakap orang Melayu pada hari ini duduk dalam keadaan yang sangat tenang? Kerana baru-baru ni Ustaz borak dengan seorang sahabat yang kerja sebagai pendakwa di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Dia kata apa, tuan-tuan sekalian? Orang yang bercerai pada hari ini di Negeri Sembilan, seminggu tak kurang 15 pasangan. 15. Itu cerita bab keluarga cerai. Belum cerita lagi bab khalwat. Belum cerita lagi, tuan-tuan sekalian, bab orang kata berkahwin tanpa kahwin tanpa sah, ataupun berkahwin tanpa berdaftar dengan yang sepatutnya, tuan-tuan sekalian. Belum cerita lagi. Ni cerita bab cerai, tuan-tuan sekalian. Seminggu di Negeri Sembilan tak kurang 15 pasangan. Selangor macam mana, tuan-tuan sekalian? Wallahu ta'ala a'lam. Salah satu Ustaz beritahu pada hari ini, tuan-tuan sekalian, manusia pada hari ini sangat tenang. Kata sahabat Ustaz, zina ni, tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi, teruk. Dan dia kata kepada Ustaz, tuan-tuan sekalian, pada hari ini zaman trend berzina bukan di kalangan orang yang tidak berkahwin. Maknanya buat hubungan yang secara haram ni, tuan-tuan sekalian, bukan trend zaman sekarang ni orang yang dah tak kahwin. Kadang kita tengok, oh ini mesti pasangan couple tak kahwin lagi ni, contohnya, tuan-tuan sekalian. Tak. Dia kata kes macam tu dah tak banyak. Kes hari ini banyak zina di antara lelaki orang dengan isteri orang. Lelaki orang dengan isteri orang. Baru ni dapat satu kes, tuan-tuan sekalian, kata sahabat Ustaz, pagi dia kerja sebagai penjawat awam, malam dia cari duit dengan perbuatan yang haram tersebut. Bila disiasat, tuan-tuan sekalian, dah ada kerja yang hakiki. Pagi kerja penjawat awam, malam buat perkara tersebut. Telefon si suami, Encik tahu tak isteri encik ni buat perbuatan yang macam ni? Dia kata, saya tahu Ustaz, saya tahu. Perbuatan pada hari ni, zaman sekarang, suami reba dengan isterinya melakukan zina. Sebab apa? Kalau tak buat kerja overtime, dia panggil kerja overtime, kata sekali. Kalau tak buat overtime tu Ustaz, macam mana bayar kereta saya, macam mana nak bayar pengasuh anak saya, macam mana nak bayar rumah. Ini rumah mahal Ustaz. Pada zaman sekarang orang Melayu sangat tenang. Punca kenapa, tuan-tuan sekalian? Ustaz mengambil rumusan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Puncanya tidak ada ilmu agama dalam diri. Kita tak boleh nafikan. Ada orang kata Ustaz, ada orang alim kadang-kadang buat maksiat. Tak boleh nafikan. Paling tidak, tuan-tuan sekalian, ilmu ini boleh membezakan di antara kita ini buat perkara yang halal ataupun haram. Kena ada ilmu. Hari ini, tuan-tuan sekalian, kalau anak kita tidak reti baca Al-Quran, jangan kita rasakan kita duduk dalam golongan yang selesa. Pada hari ini, kalau kita tahu bahawasanya isteri kita di rumah sana tidak tahu tentang solat, tidak tahu tentang wudu, jangan kita merasakan kita ini bersedia untuk mati. Kalau kita merasakan pada hari ini, tuan-tuan sekalian, mak ayah kita di kampung menghalalkan tentang aurat, jangan kita merasakan diri kita ini layak untuk masuk ke dalam syurga. Kerana punca semua perkara ini, salah satunya, tuan-tuan sekalian, merasa puas dengan kejahilan. Apalah Ustaz? Sebab itu, tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan manusia ini memang cantik dah Allah Ta'ala susun dalam kehidupan Nabi SAW, sehingga Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Nak tengok contoh yang mulia, tengok Nabi SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nak
Nak idolakan orang, idolalah Nabi SAW. Hari ini kadang-kadang kita idolakan orang lain, kadang lupa Nabi SAW. Kadang kita angkat orang-orang yang kita sanjung dekat pejabat kita, sedangkan kita lupa peribadi Nabi SAW. Salah satunya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala rakamkan dalam sejarah Nabi, kehidupan Nabi. Allah Ta'ala takdirkan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nabi seorang yang Allah Ta'ala lahirkan tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Selain daripada fakta yang kita tahu tuan-tuan sekalian, bahawasanya jikalau Nabi itu pandai menulis, jikalau Nabi itu pandai membaca, maka pada waktu tersebut orang zaman orang tersebut tuan-tuan sekalian tidak akan percaya akan Al-Quran. Selain daripada fakta tersebut, ulama juga membahaskan pada kita pada hari ini, kita ini selaku umat Nabi yang jahil, sedangkan Nabi itu pun tidak pandai membaca, Nabi pada waktu tersebut pun menuntut ilmu, kita ini di mana tuan-tuan sekalian? Itu salah satu faktanya. Selain daripada kita nak membuktikan pada waktu tersebut kata-kata orang Arab ni, oh Nabi Muhammad anta kadhib, anta jahil, contohnya tuan-tuan sekalian. Pada waktu tersebut orang mendakwa Nabi ni penipu, Nabi ni pendusta, Nabi ni tak boleh percaya. Maka pada waktu tersebut ada golongan kata kami percaya kepada Muhammad. Kenapa? Kerana pada waktu tersebut kata mereka Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Jadi apa yang keluar daripada kata Muhammad itu mustahil. Mustahil daripada kata Muhammad sendiri, sedangkan Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Pada waktu tersebut tentu orang kenal dan orang boleh terima akan Al-Quran. Salah satu hikmahnya tuan-tuan sekalian, pada hari ini ambil semangat Nabi SAW. Walaupun Nabi tak pandai baca, walaupun Nabi tak pandai menulis, atas sebab perintah Allah, bila mana turunnya malaikat Jibril ke Gua Hira nak menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawab Nabi, ma ana biqari, aku tak pandai baca wahai Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma ana biqari. Menggigit Nabi ni tuan-tuan sekalian. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, kita kena tahu pengorbanan Nabi nak dapat suatu ilmu, yang mana ilmu tersebut, wahyu tersebut mengubah peribadi Nabi daripada tak terkenal sampai jadi terkenal, daripada orang tak hormat Nabi sebabkan dapatnya Al-Quran orang hormat Nabi. Itu yang pentingnya ilmu pada hari ini. Kadang tuan-tuan sekalian kita banyak alasan. Macam Ustaz beritahu tadi lah, Ustaz nak pergi ke surau ni Ustaz, jauh. Padahal bukanlah jauh sangat tuan-tuan sekalian. Start motor tak sampai 5 minit sampai ke surau, sampai ke masjid. Tapi kalau oleh manusia pada hari ini semua nak senang, buka pintu rumah nampak surau pada hari ini. Orang nak semua nak senang. Sedangkan Nabi berjalan daripada rumah baginda nak menuju ke Gua Hira tu jauh ni macam mana tuan-tuan sekalian? Nak dapatkan ilmu. Yang Gua Hira tu pula bukan tuan-tuan sekalian buka pintu terus nampak Gua Hira, kena mendaki pula ke atas. Luas ke macam surah An-Nur ni? Tidak, boleh masuk 2 orang saja. Jadi perjalanan kehidupan Nabi itu Allah Ta'ala tinggalkan kepada kita supaya hari ini jangan ada 1000 alasan dalam mengejar ilmu agama. Tak boleh. Kita hari ini sangat senang lah tuan-tuan sekalian. Sangat senang. So itu pada hari ini tuan-tuan sekalian, yang pertama, kita ini kalau kita belajar ilmu, kita kena tahu beberapa perkara. Yang kadang ada orang ni jemu nak duduk dalam majlis ilmu. Ada orang ni dipilih hawa nafsu lagi daripada nak belajar ilmu agama. Kena tahu. Kalau aku belajar ilmu agama, pada hari ini Allah Ta'ala sediakan beberapa kelebihan untuk aku. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kalau kita ni ada ilmu agama, yang pertama Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah Ta'ala mengangkat darjat di antara orang yang beriman di antara kamu dan orang yang tidak putus dalam menimba ilmu agama. Allah Ta'ala akan angkat darjat mereka. Sebab itu hari ini kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan ilmu agama ini Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala lihat kita, Allah Ta'ala angkatkan darjat kita. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dalam menimba ilmu agama ini, selain daripada Allah Ta'ala angkat darjat kita, yang kedua kita akan dapat membezakan perkara hak dan yang batil. Ini yang paling utama. Hari ini kita belajar tentang ilmu agama. Balik ke rumah nanti kita baru tahu, oh selama ni aku buat benda yang tak elok tuanya. Oh selama ni apa yang aku pegang dalam hati ni salah. Oh selama ni aku buat, rupanya aku rasakan suami aku buat ni perkara betul, dah rupanya tak betul. Kerana ada ilmu agama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam suratul Mulk Allah Ta'ala sebut golongan yang menyesal bila mana Allah Ta'ala nampakkan api neraka kepada mereka. Mereka menyebut kepada Allah, wa qalu law kunna nasma', ya Allah, kalaulah kami tahu dahulu kami ni nak dengar perintah kamu, au naqil, ataupun kami ni boleh berfikir sekejap, ya Allah, nescaya kami tidak akan duduk dalam golongan neraka-Mu, ya Allah. Mereka sebut depan Allah. Pada waktu mereka menyesal Allah Ta'ala berikan neraka, dia kata, kalaulah dulu aku ni dengar ataupun aku ni fikir, nescaya aku tidak akan duduk dalam neraka-Mu, ya Allah. Menyesal. Dan dengar dan fikir itu salah satu anggota yang kita gunakan untuk menimba ilmu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini di antara orang yang rugi. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, di antara sifat yang tercela yang kita kena hindar pada hari ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal hirsu 'ala dunya, orang yang tamak dengan dunia. Hari ini tuan-tuan sekalian, kalau bertanya kepada ustaz, kita ni nak kejar dunia tidak akan habis. Kalau tuan-tuan dapat dunia, tuan-tuan akan duduk satu level lagi tamak dengan dunia. Tuan-tuan tidak akan ada rasa cukup. Dapat dah, tapi tak rasa puas. Tidak akan rasa puas. Kalau tuan-tuan dah dapat, dah ada dah rasa puas, tuan-tuan sekalian, rasa tu ada, tapi nak kejar lagi dunia, satu tahap lagi, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tidak akan kekal dengan dunia. Ingat 3 perkara. Ya? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan duduk dalam golongan yang tamak dengan dunia ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ni kalau hilakan dunia, tuan-tuan pada waktu tersebut ada perasaan rasa tak cukup dengan dunia. Pada tengok dalam saving account 1 juta dah duit ni, tuan-tuan sekalian, 1 juta. Tak cukup, Ustaz. Banyak lagi panjangan saya ni. Anak berapa orang? Anak 2 orang. 2 orang je anak, tuan-tuan sekalian. Tapi 1 juta tu rasa tak cukup. Dan inilah salah satu penyakit yang masuk dalam diri kita, yang bakal Allah Ta'ala cela dengan kehidupan kita kerana terlalu mendahulukan dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, dan tetapi hamba-Ku ramai terkesan dengan kehidupan dunia. Nak suruh orang main datang surau payah, tuan-tuan sekalian. Ustaz dah duduk dalam kepimpinan masjid ni dah 2 tahun jaga masjid, tuan-tuan sekalian. Memang penat. Kerana pagi fikir, malam aku fikir macam mana cara aku nak tarik orang ni datang ke masjid. Kadang ada orang kata dah puas dah. Imam, okeylah Imam, masjid kita ni dah 3 soft subuh. 1 soft sekarang ni di Negeri Sembilan, tuan-tuan sekalian, masjid di Negeri Sembilan tak perlu sejadah dah. Kalau di Negeri Sembilan pada hari ni dia dah boleh solat kapan. Jadi dia bangga, tuan-tuan sekalian, okeylah Imam, kita 1 soft dah 40. Darab dengan 3 subuh kita dah ada 120. Ustaz kata kita ada berapa taman dalam estate ni? Kita ada 15 taman. Majoriti 95% orang duduk estate ni Melayu semua.
Nak bezakan dengan 15 taman dengan 3 soft, puas ke kita pada hari ini? Masih lagi sangat-sangat sikit, tuan-tuan sekalian. Tapi orang yang terkesan dengan dunia itu, tuan-tuan sekalian, kita tengok dekat Indonesia, tuan-tuan sekalian, Justin Bieber, tak usah aku nak sebut, tak pandai, tuan-tuan sekalian, punyalah dia turun daripada flight, naik kereta, tuan-tuan sekalian, orang kumur, macam semua dapatkan gula. Hari ini orang tu terkesan dengan dunia, sedangkan Allah Ta'ala sebut wal akhiratu khairun wa abqa. Ingatlah kehidupan akhirat baik dan kekal buat kamu. Hari ini tuan-tuan sekalian, jangan ada rasa tamak dengan dunia. Kehidupan Nabi tak tamak dengan dunia. Kalaulah Nabi itu, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tinggalkan dengan kekayaan, bahawasanya pada hari ini ramai orang nak tiru Nabi. Tapi Allah Ta'ala tinggalkan Nabi dalam keadaan yang zuhud. Yang pada hari ini, tuan-tuan sekalian, orang ketuk rumah Nabi nak minta makanan. Nabi tanya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang kita ada pada hari ini? Aisyah kata geleng, tuan-tuan sekalian, tak ada apa-apa makanan hari ini. Nabi lari pergi rumah sahabat, ketuk rumah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada tak makanan sedikit? Aku nak makanan. Abu Bakar bila melihat, kata Nabi, tengok Nabi ni tak ada makanan, tergamak tak dia, tuan-tuan sekalian, nak menipu? Tak tergamak. Apa dia kata? Dia cari, dia ambil makanan. Wahai Rasulullah, ambillah, makanlah. Rupa-rupanya Nabi ambil makanan tu, beri dekat orang yang minta tadi, tuan-tuan sekalian. Bukan untuk Nabi. Kita hari ini macam mana, tuan-tuan sekalian? Orang ketuk rumah kita, Assalamualaikum, nak minta tolong, punah hari ni aku. Ramai orang kata itu, tuan-tuan sekalian, punah hari ni aku habis. Tapi pada zaman sahabat dan zaman Nabi SAW, orang tak ketuk rumah sahabat satu hari, sahabat tu kata, hari ni aku berdosa besar pada Allah. Kenapa orang tak datang rumah aku ni minta tolong? Zaman sahabat. Dia kata kalau sehari orang tak ketuk rumah dia minta tolong, dia kata dia hari ni duduk dalam golongan yang berdosa. Kenapa orang tak minta tolong aku ni? Tapi hari ni dah berubah. Orang ketuk minta tolong, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang jiran minta tolong, kita ni tutup rumah kita serapat. Jangan bising. Orang luar tu nak minta tolong, tuan-tuan sekalian. Hari ni dah. Jadi kehidupan kita pada hari ni, kalau kita tengok, macam Ustaz kita kali, kita dalam keadaan yang kronik, dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Kerana elemen kehidupan Nabi dalam kehidupan kita dah makin lama makin jauh, makin lama makin tak ada dah. Dengan ilmunya kita ni merasakan kita ni kalau jahil tentang agama, kita merasakan diri kita ni rasa tak ada apa-apa. Yang kedua, bila mana kita ni ada rasa tamak dengan dunia, pada waktu tersebut dah, tuan-tuan sekalian, kita ni jauh seperti mana dalam kehidupan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau tak nak jadi golongan yang tamak dalam kehidupan dunia, salah satunya, tuan-tuan sekalian, hari ini tuan-tuan kena tahu apa matlamat hidup. Sebab itu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Kata Nabi, jadilah kamu wahai umatku di atas dunia dua golongan. Golongan yang pertama, jadi seperti orang asing. Yang kedua, jadi seperti orang yang sedang bermusafir. Ulama banyak membahaskan kata Nabi, dan majoriti ulama menyatakan kenapa dan mengapa Nabi suruh kita jadi seperti orang asing. Kerana perwatakan orang asing itu, dia bukan seperti bos kepada dunia. Tuan-tuan pernah jadi orang asing? Mesti pernah, tuan-tuan sekalian. Contohnya tuan-tuan pergi musafir di negara orang. Tuan-tuan pergi contohnya ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan digelar sebagai orang asing, bukan orang tempatan dia. Dan tuan-tuan digelar sebagai foreigner pada hari tersebut. Macam mana perwatakan tuan-tuan bila mana duduk di Mekah dan Madinah? Oh Ustaz, saya duduk kat situ macam orang tak tahu juga Ustaz.
Betul lah. Sebab tuan-tuan orang asing, nak pergi ke kedai pun tak reti, nak bercakap dengan orang pun tak pandai, nak percaya kat orang pun saya ni tak percaya ni Ustaz. Nah, tapi kalau tuan-tuan jadikan sifat itu di atas muka bumi Allah, maka iman tuan-tuan akan selamat. Ustaz, saya tak boleh buat macam ni. Kenapa? Kerana dunia ni Allah Ta'ala punya. Ustaz, saya tak boleh langkah macam ni Ustaz. Kerana Allah Ta'ala sedang tengok saya. Sebab saya ni hamba dia. Ustaz, saya tak boleh nak pergi tempat macam tu. Sebab tempat macam tu adalah tempat yang haram. Allah Ta'ala tahu. Masalah pada hari ini, ramai di antara manusia yang jadi bos kepada dunia. Dia tak jadi orang asing lah. Oh, dunia ini aku yang punya, kata Piranti. Dunia ini aku yang punya. Nah, sebab itu hari ini bergaduh. Paling sedih jiran. Jiran bergaduh dengan jiran. Adik-beradik bergaduh dengan adik-beradik. Kenapa tuan-tuan sekalian? Punca ni apa? Punca dia kata aku ada kuasa kat dunia. Kita ambil contoh paling mudah, jiran. Tuan-tuan, jiran ni daripada zaman Ustaz kecil sampai hari ni, isu yang tak habis-habis hari ni bergaduh. Pagi. Benda ni memang bergaduh daripada zaman ni. Kalau kita tengok benda tu boleh settle, boleh diselesaikan dengan baik, gaduh tuan-tuan sekalian. Jiran kita buat rumah terbuka, panggil kawan-kawan, panggil sanak saudara, ramailah yang parking tuan-tuan sekalian. Parking pula tuan-tuan sekalian, dia pun ada akal fikiran. Aku takkan nak blok rumah sebelah ni. Orang ni nak keluar kereta macam mana. Tapi adalah termakan sedikit. Makna kata tuan-tuan sekalian, kalau pagar dia tu adalah muncung, nampaklah lampu kereta tetamu kita. Ada orang mengamuk tuan-tuan sekalian. Tuan, ini parking saya, tuan nak parking ujung sana. Itu taman, tuan nak parking-parkinglah. Sedangkan hari itu hujannya lebat, nak turunnya basah, anak kecil ada dalam kereta. Ini yang berlaku. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana kita rasa ini rumah saya Ustaz, ini tanah saya. Bila ada sifat jadi bos kepada dunia, tuan-tuan tidak akan ada rasa tenang dalam hati. Sebab hari ini jangan jadi tuan kepada dunia. Yang kedua, kata Nabi SAW, Aw'abi sabil, jadi dekat dunia ni seperti orang yang sedang bermusafir. Kenapa pula Ustaz kena jadi orang yang sedang bermusafir? Kerana orang yang sedang bermusafir itu, dia tahu matlamat ke mana dia nak tuju. Tuan-tuan balik ke, contohnya balik ke Pahang. Kan hari ni start kereta balik ke Pahang, tak tahu nak buat apa. Tak. Mesti tuan-tuan tahu. Hari ni Ustaz dengan minyak ni mahal, dengan tolnya lagi, dengan makan, saya takkan nak pergi ke Pahang, pergi dengan bodoh macam tu. Ustaz tak ada. Saya pergi Pahang ni sebab saya nak hadiri saya punya sepupu kahwin. Ada matlamat. Start kereta, pergi Pahang, makan kenduri, tengok mak ayah, balik. Tujuan matlamat tu aja. Sebab itu kata Nabi, kalau kamu duduk kat dunia ni seperti orang yang bermusafir, kamu akan tahu apa matlamat yang kamu nak tuju. Hari ni Ustaz, saya duduk kat dunia ni, saya tengah nak cari matlamat saya. Apa matlamat Allah? Hari ni matlamat saya, sebelum saya nak mati Ustaz, saya nak khatam satu Quran. Tu dah nampak dia matlamat dia. Walaupun hari ni saya mengaji terangkak-rangkak slow, orang baca satu muka 10 minit, saya baca satu muka 30 minit. Tak apalah Ustaz, paling tidak sebelum saya mati saya nak khatam 30 juzuk ni sebelum saya mati. Dia ada matlamat. Ustaz, ada orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan harta. Hari ni saya keluar daripada surau, matlamat saya sebelum saya mati ni Ustaz, tanah tu dekat Terengganu tu Ustaz, saya nak beri kepada anak yatim. Contoh, saya nak beri kepada majlis agama. Nak buat apa, buatlah. Nak bina masjid ke, nak bina surau, buatlah. Ada matlamat. Orang yang tidak ada matlamat, dia akan tidak terkesan dengan kehidupan akhirat. Bangun pagi, dia pun bangun. Dapat waktu tengah hari, dia pun dapat waktu tengah hari.
Malam hari orang tidur, dia pun tidur. Macam itulah kehidupan. 58 tahun macam tu. Tak ada matlamat hidup. Maka pada hari itulah tuan-tuan sekalian, orang azan sebelah telinga dia, orang tarik tangan dia pergi ke masjid, dia tidak akan tergerak. Kenapa? Tidak ada matlamat dalam hidup. Bila mati, barulah jadi golongan yang Allah Ta'ala sebut, golongan yang menyesal. Tuan-tuan, orang mati semua menyesal. Menyesal. Memang hari ini kita nampak sahabat kita yang meninggal tu tak boleh cakap apa-apa. Kalau dia boleh bercakap, dia akan cerita dengan kita ni. Kita hari ni tak nampak apa-apa lah. Tengok kita uruskan jenazah dia, kaku apa semua. Tapi kena ingat tuan-tuan sekalian, dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang kematian. Ramai di antara hamba Allah Ta'ala yang menyesal. Menyesal yang boleh patah balik dosa, tak ada lah. Kita hari ni kalau hidup tuan-tuan sekalian, contohlah kita ni gagal dalam satu step kehidupan. Dulu saya belajar tak pandai Ustaz. Bila saya duduk dalam periksa SPM, dapatnya 1A. Yang lain semua tak mengaku Ustaz, D semua ada. Saya menyesal Ustaz sebab kawan saya semua boleh masuk U. Masa hari itu menyesal, boleh lagi kita buat balik tuan-tuan sekalian. Belajar dengan baik, nak cari kerja dengan baik. Tak nak dah, orang kata malah-malah. Tapi bab kematian, tuan-tuan nak balik. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Mu'minun, "Idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla." Allah Ta'ala sebut, orang yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka itu kematian, mereka itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, hantar kami balik kat dunia." Kenapa? Kerana mereka sebut pada Allah, mudah-mudahan kami boleh buat amal soleh yang dahulunya kami tertinggal nak buat perkara tersebut. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Jadi hari ini tepuk dada kita, tanya di mana kita berada, ya? Yang ketiga, tuan-tuan sekalian kena tahu, dunia ini terkait dengan syaitan. Tak nak terkesan dengan kehidupan dunia yang lalai, tuan-tuan kena tahu, yang pertama matlamat tentang dunia. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena tahu, dunia ini terkait dengan syaitan. Bila terkait dengan syaitan, didik hati jangan terikut hawa nafsu. Didik hati jangan terikut hawa nafsu. Hari ini bab cerita hawa nafsu sangat dahsyat. Tuan-tuan Ustaz cerita pada awal tadi lah. Kawan Ustaz yang kerja di mahkamah syariah, dia tahu hari ini orang Islam sangat tenang. Dia kata hari ini penyakit gay, penyakit lelaki-lelaki ni, jangan kata tak ada, boleh katakan serius pada hari ini. Lelaki dengan lelaki. Orang ini dia dapat satu aduan daripada seorang perempuan, isteri dia lah. Pasangan seorang isteri ni, dia kata dia buat aduan. Ya, saya nak buat aduan di mahkamah sebabkan 4 bulan hijrah, suami saya tak beri saya nafkah dengan baik. Dia tak layan saya dengan baik. Dia menghilangkan diri 4 bulan tanpa khabar. Tahu-tahu tuan-tuan sekalian, si suami ni ada hubungan dengan lelaki, suka lelaki. Bila cerita dengan isteri, orang tak nak dia gigit sampai tahap muntah. Bila telefon si suami tadi, suami kata betul, memang itu penyakit saya. Sampaikan sehari ini saya rasa tuan, dia kata ke sahabat Ustaz tadi, pada hari ini sampai saya rasa tuan, orang duduklah beribu letak beribu perempuan kat saya tak ada rasa apa. Sampai sekarang. Dan ini berlaku pada zaman sekarang. Tuan-tuan, perbuatan tersebut Allah Ta'ala laknat. Bukan kita saja kata, oi, jijik, tak. Allah Ta'ala laknat. Hari ini kena tengok macam mana keturunan kita, macam mana anak kita, cucu kita macam mana nanti. Sebab itu, di antara perbuatan yang kita tak nak Allah Ta'ala cela, jangan suap mereka dengan dunia yang terlalu. Jangan suap beri didikan yang dunia yang terlalu. Kita takut jadi macam ni, ya? Jadi tuan-tuan sekalian, yang ketiga, sifat yang tercela kata Sayyidina Ali bin Abi Talib,
wasyuhu bil fadli. Bila mana seseorang itu ada sifat bakhil dengan kelebihan harta. Ini juga di antara menjadi sensitivity di antara kita. Kita hari ini kadang-kadang nak cerita bab harta, bab duit, kadang-kadang nak minta tolong pun rasa nak minta tolong pun rasa malu. Nak minta sumbangan kat jemaah pun. Tuan-tuan ni tanya AJK Surau. Dia rasa sukarela ke nak pergi duduk depan. Tuan-tuan, hari ni kita ada masalah sikit kat surau kita ni. Marilah sama-sama kita bantu. Tuan-tuan rasa dia tak malu ke? Semua orang malu nak minta duit orang ni. Tapi tuan-tuan, pada hari ni kita kena ada satu sifat yang bila mana kita dapat harta, jangan lupa portion kita kepada agama Islam. Hari ni kita menderma di surau, jangan kita bayar aku beri duit ni betul ke orang surau ni buat, betul ke orang masjid ni buat. Kita letak duit yang kita ada tersebut, kita bagilah, ya Allah, ini sumbangan aku kepada agamamu. Ya Allah, inilah harta aku untuk agamamu. Biar orang belakang cerita, jangan percaya haji ni. Haji ni bukan boleh percaya. Tak apa tuan-tuan. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Kita hari ini kita nak harta kita itu ada sumbangan pada agama. Sebab itu kata Tok Guru Ustaz, jangan mempersoalkan apa yang agama beri kepada kamu. Sebabkan kita dapat agama pada hari ini, ya Allah, banyak sangatlah. Dan sikit pun Allah Ta'ala tak claim. Apa yang Allah Ta'ala beri pada kita perlu kamu bayar. Nah, daripada segi udara kita, daripada segi anggota badan, kesihatan, keturunan, ini semua Allah Ta'ala beri ni. Islam beri pada kita. Tapi pernah tak Allah Ta'ala claim, okey, satu hari kamu tarik udara dekat dunia kena bayar RM1,000? Tak ada. Allah Ta'ala tak pernah claim. Tergamak tak kita nak letak RM1 dalam tabung masjid? Kadang bagi ke tuan-tuan sekalian? Ustaz, semalam baru saya dengar, cukuplah semalam. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Cukuplah Ustaz. Sebab itu kata tu Ustaz, jangan tanya, jangan soal apa yang Islam beri pada kita. Kita kena soal dalam hati, apa yang aku beri pada Islam. Kalau kita nampak banyaknya kita kurang. Ya? Sebab itu bab harta ni, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Duha. Surah Al-Duha. Ya, ceritakan tentang kita ni janganlah jadi golongan yang ada sifat yang Allah Ta'ala cela. Yang pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau ada anak yatim yang datang minta bantuan, anak yatim ni tuan-tuan sekalian, kategori anak yatim daripada dia lahir sampai umur dia balik, itu kategori anak yatim. Kadang ada orang silap faham, Ustaz, saya ni 48 tahun, anak yatim juga Ustaz. Mak ayah saya tak ada. Jangan, tu bukan anak yatim. Anak yatim ni tuan-tuan sekalian, berumur daripada dia lahir sampai dia akil balik, itu anak yatim. Kata Allah Ta'ala, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau jumpa anak yatim, jangan buat kasar dengan dia. Jangan kasar dengan dia. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau orang minta tolong, jangan bulat-bulat kita tolak. Cuba dahulu tolong. Bang, saya punya kereta ni pancit pula, nak pergi kerja tak boleh bang, boleh bantu saya tak? Kita ni pun nak kejar masa masuk office ni juga. Nah, apalah, nanti saya bantu. Tak boleh bantu, nak buka tayar apa semua tak boleh mampu tuan-tuan sekalian. Bantu dengan telefon. Cari mana-mana pomel, beritahu dekat grup WhatsApp, siapa lapang ni, rumah kita ni dia ada masalah sedikit, tolong bantu. Itu pun dikategorikan dengan bantu. Jangan kita tolak bulat-bulat. Yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jangan dapat nikmat tanpa kamu zahirkan nikmat tersebut dengan kesyukuran. Tiga perkara ni Allah Ta'ala sangat teliti. Anak yatim, orang minta tolong, dengan apa nikmat yang kita dapat,
Kalau kita tidak pernah bersyukur, maka tuan-tuan, kita duduk dalam golongan yang Allah Ta'ala jeli. Dan yang keempat, warriya'u fil amal. Allah Ta'ala tak suka kepada golongan yang riak dalam beramal. Dalam beramal ni jangan ada sifat riak. Kerana kalau tuan-tuan tengok dua nama ni, Fir'aun dan Qarun, nama yang tuan-tuan jangan sesekali beri pada keturunan. Tiba dapat cucu, si anak tanya ayah, nak beri nama apa dekat anak saya ni? Oh, suka sangat, happy tuan-tuan sekalian. Kita beri nama dia Fir'aun, macam dah pula dengar. Jangan. Fir'aun, Qarun jangan letak. Kenapa? Kerana dua nama ni Allah Ta'ala letak dalam Quran sebagai nama yang tidak baik. Boleh katakan Allah Ta'ala laknat dua individu ini. Yang pertama, kerana dua individu ini riak dalam segala amalan dia. Qarun, contoh Ustaz beri, pada tak ada apa-apa, dapat dunia, dapat kekayaan, dapat kemasyhuran, lalu depan orang ramai, orang ramai tahan, dengan orang ramai bertanya beberapa soalan dekat Qarun. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Qasas, Allah Ta'ala cerita tentang Qarun ni. Pada zaman dahulu dah ada fenomena mengidola-idola, dah ada. Bukan zaman sekarang ya tuan-tuan. Kadang zaman sekarang orang post dekat Facebook, cuba tuan-tuan tengok komen, idola saya, oh terbaik idolaku, terbaik idola, semua orang cakap begitu. Mantap bosku, mantap idolaku. Ada orang cakap macam tu. Fenomena macam ni bukan zaman sekarang, zaman Corona ada. Dia lalu orang mai kata, kami nak jadi macam kamu Qarun, kami nak jadi seperti kamu Qarun. Macam mana kamu berjaya? Dia sebut, semua apa yang aku ada pada hari ini sebab kepintaran aku. Sebut dengan Mekah. Benda macam ni sangat Allah Ta'ala tak suka. Riak dalam beramal. Apa yang dia dapat? Fakhasafna bihi wa bidarihi. Semua perkara yang apa yang di Mekah dekat dunia ni Allah Ta'ala tenggelamkan. Hari ni kita ada rumah besar, jangan sesekali kita klaim. Kadang anak bertanya ayah, macam mana ayah berjaya macam ini. Itulah, ini semua sebab ayah ni. Kau belajar tak pandai, tentu. Nak kerja pun malas, macam ayah ni. Ayah dapat semua benda yang ayah nak. Betul? Nabi Sulaiman bila dipuji oleh manusia pada hari itu, apa dia sebut? Qala hadha min fadli rabbi. Ini semua kelebihan Tuhan, aku tak ada apa-apa. Linabluwani ashkuru am akfur. Dia sambung lagi. Allah Ta'ala beri aku semua benda ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji aku. Aku ni bersyukur ataupun kufur. Orang yang beriman. Hari ni kita ada kereta yang besar, ada rumah yang besar, ada duit yang banyak. Tuan-tuan, ingat ini kelebihan daripada Tuhan. Kita tak ada apa-apa. Bila ada rasa macam tu, nak jejak masjid pun tak berat, nak baca Quran pun tidak malas, nak qiyam mulai pun tidak rasa jemu. Kenapa? Kerana kita malu, banyak dah Allah Ta'ala beri aku ni. Aku nak beri sesuatu pada Allah pun kadang-kadang berkira pada Allah. Yang terakhir, wal-ijabu bir-ra'yi. Jangan sesekali bangga dengan pandangan diri kita. Ada orang kadang-kadang tercela sebabkan dia bangga dengan pandangan diri. Dia anggap apa yang dia kata semua betul, apa orang yang lain kata semua salah. Benda macam ni tidak boleh dibawa dalam kehidupan. Hatta dalam syarikat, dalam pejabat, dalam organisasi kerja, nak putus sesuatu perkara pun kena ada syurat, kena ada meeting. Dan syura itu digalakkan dalam Islam. Tak boleh tuan-tuan sekarang kita ada rasa, oh aku contohnya ustaz ni, aku imam satu di masjid. Okey, tak ada kata ustaz buat keputusan, okey kita buat macam ni, ikut saya, tak ada. Yang pertama sebab apa tuan-tuan sekalian? Orang yang terlalu bangga dengan pendapat sendiri, yang pertama dia akan merendah-rendahkan diri orang lain. Bila merendah-rendahkan diri orang lain, tuan-tuan sekalian, tengoklah bila mana ada kematian.
Kamu bangga dah jadi orang yang hebat pada waktu tersebut. Bila kamu mati, kamu perlu meminta bantuan dengan orang lain juga. Tak mampu dah nak mandi sendiri, nak pakai kafan sendiri, nak solat pun dah tak boleh, nak usung ke liang lahat pun dah tak boleh. Sebab itu jangan duduk dalam golongan yang bangga dengan pendapat kita sendiri. Akhir kalam tuan-tuan sekalian, saya tutup dengan satu kisah. Kisah ini berlaku pada zaman Qabilah Al-Ma'mun yang diceritakan dalam satu kitab yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Dia cerita ni tuan-tuan sekalian berkisahkan tentang seorang putera raja dengan seorang miskin. Cerita dia putera raja dengan miskin. Jadi satu hari tuan-tuan sekalian, putera raja ni daripada istana, daripada jendela tingkap istana dia perhatikan rakyat pada hari tersebut. Dan dikhabarkan tuan-tuan sekalian, sebelah daripada istana putera raja tersebut ramai orang berniaga, orang buka gerai berniaga. Jadi daripada jendela tadi tuan-tuan sekalian, dia tertarik. Allah Ta'ala ajukan matanya kepada seorang hamba Allah yang kerjanya tukang angkat barang. Dia angkat barang, letak kat tempat tu, dapat upah. Angkat barang lagi, letak kat tempat yang kedua, dapat upah. Kita tengok tuan-tuan sekalian, orang ni susah orang, payahnya dah dapat duit. Kemudian Allah Ta'ala kekalkan pandangan dia sehingga dia tertarik dengan orang tersebut. Bila mana sampai waktu duha, dia pergi ke tebing sungai mengambil wuduk dan berdoa. Dia tertarik, tengok, orang ni tengah solat. Dalam keadaan ramai di antara orang yang tengah sibuk dengan pasar tu tuan-tuan sekalian, dia seorang tengah solat. Dia dah tadi susah tuan-tuan sekalian. Lepas tu berdoa pada Allah dengan berdoa yang lama. Putera raja ni kata, aku nak bantu orang ni susah. Jadi tuan-tuan sekalian, satu hari diarahkan pegawai istana pergi jumpa orang ni. Kata kat dia, aku nak jumpa. Pegawai istana pun pergi jumpa dengan orang miskin tadi. Wahai hamba Allah, putera raja nak berjumpa dengan kamu. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahawasanya perwatakan orang miskin tadi berubah dengan satu keadaan yang sangat takut. Kenapa raja nak panggil aku? Salah ke aku kerja dalam keadaan aku sedang berzikir? Dia kata dekat pegawai tadi. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, di antara kehidupan orang miskin tadi, dia kerja sambil berzikir. Orang pun kenal, nampak lelaki ni dia akan berzikir. Dan zikir dia tuan-tuan sekalian dinakuikan dalam kitab tersebut. Yang pemuda tadi sentiasa membasahi lidahnya dengan menyebut zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir itu. Tuan-tuan sekalian, ini zikir yang sangat masyhur. Peganglah, amal, banyak fadilah dia. Jadi dipendekkan cerita, tuan-tuan sekalian, dia pergi ke istana. Putera raja kata, kenalkah kamu kenal tak aku? Dia kata, dalam-dalam. Jadi orang miskin tadi pun cakap, ramai di antara rakyat pada hari ini mengenalmu, dan sesungguhnya kamu tidak kenal aku. Orang tadi tuan-tuan sekalian, kita nampak dua perwatakan berbeza. Putera raja dengan angkuhnya, kau kenal aku? Dan orang yang ada iman dalam hati, aku kenal kamu, cumanya kamu saja tak kenal aku. Yang kedua tuan-tuan sekalian, di antara dialog yang boleh kita menjadi muhasabah diri kita, bila mana tadi tuan-tuan sekalian, putera raja kata apa? Aku pada hari ini nak bantu kamu. Aku nak keluarkan kamu daripada kesengsaraan, daripada keperitan, daripada kesusahan. Jadi jawab si miskin tadi tuan-tuan sekalian kepada putera raja, wahai putera raja, tidak ada istilah sengsara bila mana aku tidak melakukan derhaka pada Allah. Tidak ada istilah kesusahan bila mana aku tidak melakukan maksiat pada Allah. Tuan-tuan sekalian, dicakap macam tu. Maknanya dalam kehidupan ni tadi tuan-tuan sekalian, dia tak pernah rasa sengsara walaupun duit tak cukup. Dia tak pernah rasa susah walaupun makan pun tak ada, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana dia pegang, kalau aku tak buat dosa, tak buat syirik pada Allah, aku tidak akan sengsara dunia dan akhirat. Putera raja tadi tuan-tuan terus menangis.
terus menangis tuan-tuan sekalian. Dan dikhabarkan tuan-tuan sekalian dalam kitab tersebut, pada beberapa malam bila mana putera raja itu bangkit daripada tidur, putera raja itu mengambil keputusan untuk berhijrah kepada satu negara, satu tempat yang tidak orang kenal dia, dan dia mengambil satu keputusan untuk menjadi orang yang mengambil upah, kerjanya mengambil upah barang, seperti mana orang tadi angkat barang sampai waktu solat dia solat, angkat barang sambil itu berzikir, dan mati dalam keadaan orang tak kenal rupanya dia adalah keturunan raja. Apa yang iktibar yang kita boleh ambil pada hari ini tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar kepada kita golongan-golongan yang susah, golongan-golongan yang bawahan, beri kita nasihat, ambil nasihat itu untuk ubah diri kita. Kadang lalu sebelah orang tukang buang sampah, jangan hina tuan-tuan sekalian. Kita naik kereta dah, lalu sebelah orang yang tengah ambil sampah ni tuan-tuan sekalian, kadang kita buat hidung macam ni depan dia, kita buat macam ni depan dia. Anak kadang-kadang busuklah pakcik, orang sekalian. Kita tak tahu amalan dia macam mana, hatinya macam mana, zikirnya macam mana. Maka pada hari ini jangan bangga dengan apa yang kita ada. Itu saja. Jadi mudah-mudahan perkongsian Ustaz pada hari ini dapat menjadi iktibar utama. 5 sifat tercela Ustaz recap balik supaya kita tak lupa tuan-tuan sekalian. Jangan rasa puas dengan kebodohan, jangan tamak dengan dunia, jangan ada sifat bakhil dengan kelebihan harta, jangan riak dalam perbuatan amalan kita, jangan bangga dengan pendapat kita. Ini di antara sifat yang tercela yang Allah Ta'ala tidak suka menurut pandangan Al-Imam Ali bin Abi Talib. Mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita bersama. Syukurlah setakat itu saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.